Senang kali melihat pagi hari ini ramai sekali memenuhi tempat ibadah. 今天早上我非常的高兴能够和大家一起再见面， Shalom juga untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. 也为在网上的弟兄姐妹们说声平安。 Walaupun tidak bisa ke tempat ini, tapi saya percaya dimanapun kita datang kepada Tuhan, kita beribadah pada Tuhan, Tuhan hadir di sini. 虽然我们不能在一起，但是我们相信神的同在一定和我们。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah mengenai mengumpulkan harta di surga. 今天早上的题目就是要和大家分享，就是积攒财宝在天上。 Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， setiap orang pasti memiliki impian, bukan? 每个人都有他们的理想， Setiap orang pasti memiliki keinginan dalam hidupnya. 在他们的生活上一定会有一些他们所需要的东西。 Ada orang yang ingin menjadi orang kaya, 有人想要成为富有， ada yang ingin menjadi pengusaha sukses, 有人想做成一个商业人， ada orang yang ingin menjadi orang yang terkenal, 要很出名的一个人， dan lain sebagainya. 还有其他的。 Jadi untuk memperoleh harta dunia ini yang sifatnya hanya sementara, 然后当他们要得到这些财宝，在这个地上的财宝的 hampir 时候， semua orang itu rela melakukan apa saja, 有很多人他们是愿意、很乐意去做任何事， rela menukar dengan apapun, 他们愿意是来换这些东西， dan mereka itu mau membayar harga untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. 他们也付了很大的代价要得到这些， Bahkan mereka mau menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar semua harta dunia ini. 他们也是愿意把他们的一生来付出来得到这些东西。 Saudara, saya mau tanya, 我要问大家一个问题： bolehkah kita orang Kristen kaya? 我们这成为基督徒，我们可以富有吗？ Boleh nggak? 可以吗？ Boleh nggak orang Kristen kaya? 可以吗？当然是可以， Boleh. Tentu saja boleh. 当然是可以的。 Tapi setelah kaya, setelah punya banyak uang, mau ngapain? 但是当我们有了很多的财宝的时候，当我们有很多的钱的时候，我们要做什么呢？ Kaya boleh, tetapi setelah kaya pernah pikiran kan, setelah kaya kita punya banyak uang, mau ngapain? 富有可以，有很多钱可以，但是有了这些东西，我们要做什么呢？ Beli rumah, 买房子吗？ beli mobil, 买车子吗？ ya, bagus sekali. Beli ini itu, 买这些，买那些， setelah itu apa? 然后有了这些东西要什么呢？ Saudara siang Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， hampir semua manusia di muka bumi ini pasti memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menjadi orang yang kaya. 当然在这个世上的人，他们有一个很大的推动，他们想要富有。 Di sini ada yang tidak mau kaya? 这 Ada 里 nggak? 有没有人不要有没有不要富有的呢？ Ada yang nggak mau kaya, angkat tangan? 有没有人不要富有的呢？ Saya yakin semua orang pasti mau kaya. 我相信我们大家都是要有富有。 Tapi seperti yang tadi saya bilang, bolehkah orang Kristen kaya? 然后刚才的问题说了，我们可以， Coba kita 富有吗？ buka Matius 6 ayat 19 sampai 24. 我们要打开我们的圣经，在马太福音第6章19节到24节。 Matius 6 ayat 19 sampai 24. 马太福音第6章19到24节。 Saya akan membacakannya buat saudara. Matius 6 ayat 9 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. 马太福音第6章19到24节这里说：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能朽坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，
天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在那里，你的心也在那里。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？一个人不能侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能又侍奉神，又侍奉马门。 Saudara kasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， apakah firman Tuhan ini berarti mengajarkan pada kita bahwa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi? 是否今天早上的经文教导我们不可以积攒财宝在地上呢？ Karena juga banyak orang mengutip ayat ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jadi orang Kristen itu tak boleh kaya. 因为有些人他们就是拿这个经文，就是告诉我们，我们成为基督徒不可以有富。 Jadi orang Kristen harus sengaja miskin gitu. 所以就是基督徒就是贫穷吗？ Tidak, saudara-saudara. 不是的，不是这个意思。 Coba kita buka Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. 我们来打开我们的圣经，在箴言第6章第6节到第 Firman Tuhan 11 Amsal 节。 6 ayat 6 sampai 11. 箴言6章6节 Yang 到11。 bunyinya begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. 6章6节到第11节这里说，懒惰人呐、你去查看蚂蚁动作，就可得智慧。蚂蚁没有元帅，没有官长，没有君王，尚且在夏天预备食物，在收割时积炼粮食。懒惰人呐、你要睡到几时呢？你何时睡醒呢？在睡片时，打盹片时，抱着手躺卧片时，你的堂熊就必如强盗鼠来，你的缺乏仿佛那兵器的人来到。Amin. Dan satu lagi di Titus 3 ayat 14. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. 然后也可以再读， Supaya hidup mereka jangan tidak berbuang. 然后也可以读在提多3章第14节那里。 Jadi saudara-saudara kasihan Tuhan. 所以，亲爱的弟兄姐妹们， Jadi firman Tuhan juga menyuruh kita untuk untuk bekerja. 然后这个神的话也教导我们要去做工。 Banyak tokoh Alkitab juga kita lihat kaya-kaya. 我们也看在圣经里面的人物，他们也是很富有， Seperti Abraham, Ishak, dan lain sebagainya. 好像亚伯拉罕还有以撒。 Jadi firman Tuhan yang barusan 3 kali tadi kita baca bahwa jangan mengumpulkan harta di bumi. Maksudnya apa? 所以刚才我们所读的经文就是不要为自己积攒财宝在地上的意思是什么呢？ Jangan mengumpulkan harta di bumi. Maksudnya apa? 不要为自己积攒财宝在地上的意思是什么呢？ Kalau kita lihat ke dalam terjemahan lain yaitu NIV, 如果我们再看别的翻译， itu berkata begini. 这里这样说。 Do not store up for yourself treasure of earth. Artinya, janganlah menumpuk untuk dirimu sendiri. 意思就是不要为你自己积攒财宝在地上。 Sebenarnya arti dari kalimat ini adalah memiliki arti janganlah menumpuk untuk dirimu sendiri harta di bumi. 意思就是刚才我们所读的，不要为你自己积攒财宝在地上。 Jadi bukan tidak boleh kumpulkan harta di bumi. 所以不是不可以积攒财宝在地上， Bukan tidak boleh kaya. 不是不可以富有， Tapi jangan kumpulkan harta di bumi untuk dirimu sendiri. 但是不要积攒，就是为自己积攒财宝在地 Apa 上。 contoh orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri? 比如呢，
Kita bisa melihat orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, hatinya itu melekat pada hartanya. 我们可以看这个人呢，他的心就是粘在这个财宝 Orang 身 yang 上， mengumpulkan harta untuk dirinya, orangnya kikir, pelit. 为自己积攒财宝在地上的人，他就是很吝啬的一个人， Orang yang susah berbagi. 就是不方便分享的人， Ciri-cirinya dia tidak peduli terhadap kesusahan orang 然 lain. 后他也不管别人， Tetangganya kelaparan pun dia itu bodo amat. 他的邻居在饥饿，他也不管， Tidak peduli. 不理睬。 Dia juga orang yang orang yang mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri, dia juga tidak ada waktu untuk Tuhan. 为自己积攒财宝的人，他也是没有时间为上帝， Waktunya hanya untuk mencari uang dan uang. 他的时间就是给自己来去寻找这个财宝在这个地上。 Jadi kalau kita kumpulkan harta di bumi, 所以，如果我们积攒 untuk diri kita juga, untuk orang lain juga, untuk pekerjaan Tuhan juga, nggak masalah. 所以，如果我们积攒财宝在这个地上，为别人、为我们自己、为我们其他人，这是可以的。 Mengapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi untuk diri kita sendiri? 然后，为什么我们不可以为自己积攒财宝呢？ Maka kita mikir, kalau kita hidup mengumpulkan harta di bumi untuk diri kita sendiri saja, 如果我们想， tujuannya kita mencari uang, 如果我们想一下，如果我们为自己积攒财宝在这个地上， itu artinya tujuan hidup kita adalah uang. 意思就是说，我们的目标在这个世上，活在这个世上，就是为了钱。 Sebaliknya kalau kita mengumpulkan harta untuk pekerjaan Allah, ya, untuk membantu orang susah, sekaligus untuk diri kita sendiri, 但是，如果我们为神、为别人，然后为自己积攒财宝在这个地上的话， itu berarti tujuan hidup kita itu bisa dikatakan bukan uang. 可以说我们的目的活在这个世上不是为了财宝，不是为 Tetapi 了 uang 钱而已。 hanyalah alat untuk kita mencapai tujuan kita. 但是我们因为这个财宝，我们要达到我们的目的。 Tujuan hidup kita apa? 我们的目的是什么呢？ Memuliakan Tuhan. 就是要荣耀神。 Tetapi tidak bisa dipungkiri untuk hidup memuliakan Tuhan tidak hanya memakai harta kita saja yang memuliakan, tetapi setiap perbuatan kita dapat memuliakan Tuhan. 但是不是只单单为了不是只单单财宝来荣耀神，但是我们的一举一动，我们的生命，我们可以来赞美荣耀我们。 Jadi mengapa kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi untuk diri kita sendiri? Atau dengan kata lain, mengapa tidak boleh kita menjadikan harta sebagai tujuan hidup kita? 然后为什么我们不可以自己积攒财宝在这个地上？还是为什么我们不可以Tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. 不可以让这个财宝变成我们唯一的生活呢？ Pertama, firman Tuhan memberitahukan pada kita bahwa harta di bumi bersifat fana. 首先，因为神的话告诉我们，地上的财宝是 Barusan kita 暂 baca 时性 firman 的， Tuhan memberitahukan pada kita bahwa harta di dunia bisa rusak, 能朽坏的， tidak kekal. 不是永恒的。 Saudara punya barang branded, 我们有名牌的东西， punya rumah besar, 有很大的房子， punya mobil bagus, 有很好的 tapi 汽车， semuanya itu akan rusak. 但是这些东西都可以朽坏的。 Logam bisa berkarat, 这个银子可以朽坏的， baju tas yang bagus bisa dimakan ngengat, 我们的衣服，我们的品牌的东西都可以朽坏，被那 dan 个虫 uang 子咬的。 tabungan di bank pun bisa hilang. 我们的钱在银行也可以不见的， Entah itu terdampak inflasi, entah itu dibobol. 不管是发生什么事情， Jadi semuanya itu tidak kekal. 所以 Semuanya 在这个 fana. 世上的财宝财物都可以，不是永恒的。 Jadi jangan sampai kita mengejar hal seperti itu dan melupakan Tuhan. 所以千万我们不要去追求这些东西，然后我们离开了我们的上帝。 Dan kita sibuk mengejar harta duniawi dan lupa untuk mengumpulkan harta di surga. 我们就忙着去为自己积攒财宝在这个地上，而我们放弃了我们的上帝。 Alasan kedua mengapa kita tidak boleh mengumpulkan untuk harta untuk diri kita sendiri. 然后第二个的原因，为什么不可以自己积攒财宝在这 Di 个地 ayat 上？ 21 berkata, di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. 21节这里说，因为你的财宝在那里，你的心也 Saudara, 在那 hati 里。 di sini bukan hanya berbicara soal emosi semata, 这个在这里说的心呢，不是只有我们的情绪的这个 tapi 心， lebih tepat diartikan sebagai pusat hidup kita. 但是因为是我们的重点，我们的焦点在我们这个我们活在这个世上的焦 Orang 点。 yang orientasi hidupnya adalah harta,
如果我们活着就是因为这财宝的话， hatinya pasti tertuju terus ke harta. 我们的心应当是在那个东西的， Hati kita akan selalu mengikuti harta kita, entah itu harta di bumi atau harta di surga. 我们的心一定会在那里的，因为无论我们这个财宝在哪里，我们的心也在那里。 Kalau hati kita ada pada harta di bumi ini, kita akan menghabiskan seluruh hidup kita mengejar harta di bumi. 如果我们的心就是有在这个地上的财宝的话，我们的生活的目标就是因为要要追求这些东西。 Tapi yang kalau kita kejar adalah harta surgawi. 但是如果我们要追求的是在天上的财宝的话， Kita setiap hari akan berusaha untuk hidup memuliakan Tuhan. 我们的生活每天就是要荣耀我们的神。 Alasan ketiga mengapa kita tidak boleh menjadikan harta sebagai tujuan hidup kita adalah 第三个原因就是， karena firman Tuhan berkata kepada kita, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. 因为我们的我们会坏，就是因为我们追求这个财宝。 Di ayat 22 tadi berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. 第22节这里说，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明。 Ini sebenarnya berbicara tentang visi rohani kita. 这就是讲到我们身上的属灵， Yaitu kemampuan kita untuk melihat dengan jelas apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. 就是我们要可以看得清上帝是要我们做什么， Kemampuan kita melihat dunia dari sudut pandang Tuhan. 就是我们的看的角度，神要我们去做什么。 Jadi sebagaimana mata kita berdampak atas seluruh tubuh kita, 所以我们的眼睛就是对我们的身上是有， demikian juga ambisi kita itu berdampak atas seluruh hidup kita. 然后我们所追求的东西也是可以影响到我们的生活。 Sebagaimana mata kita dapat menerangi ya, sebagaimana mata kita yang melihat ya, bisa melihat menerangi tubuh kita. 就是说，我们所看的东西可以照亮了我们的身上。 Yang pula ambisi serta etikat yang baik dalam melayani Tuhan dan sesama manusia akan membuat hidup kita itu lebih bermakna. 然后我们想要追求的东西也是对我们的生活有意义。 Namun sebaliknya saudara, 然后反而的话， sama seperti kebutaan akan membawa kita kepada kegelapan. 好像刚才说的，好像瞎眼的人就是会带领我们到黑暗。 Demikian juga ambisi yang egois, 然后就 ambisi 是， untuk mengumpulkan harta untuk diri sendiri 然后就是想追求财宝的一个人， akan menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. 会带领到我们到一个黑暗。 Kita tidak heran melihat ya banyak orang korupsi hanya demi uang, ya. 我们也 Banyak 不 orang 想 berbuat 看， jahat hanya demi uang, semua karena uang. 我们也不想看有人就是想要这些富有，他们就是贪污，然后去做就是不符合上帝 Jika 的 ambisi 事情。 orientasi hidup kita adalah uang dengan cara yang kita bisa dengan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 就是他们的内心就是想要得到东西，就是他们就是用任何的方法来去追求。 Maka tidak banyak juga anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa. 但是也有很多上帝的儿女们，他们就是跌落在这个的事情。 Kita akan menjadi orang yang tamak, 我们会变成一个很贪 orang 心 yang 的 tidak 人， berbelas kasihan, 就是没有怜悯人的一个 orang 心， yang curang, tidak jujur, 就是tidak jujur. Sehingga hidup kita itu kehilangan maknanya. 直到我们的生活没有意义。 Nah, saudara sekasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， alasan keempat mengapa kita tidak boleh menjadikan harta sebagai fokus hidup kita, 第四个原因，为什么我们不可以自己不 karena 可 kita 以为 tidak 自己 dapat 积攒财宝在这个地上？ karena kita tidak dapat melayani dua tuan, 因为我们不能侍奉两个主， kepada Allah dan kepada Mammon. 为主然后为神，为马门， Siapa yang akan kita layani? 哪一个我们要侍奉的呢？ Bisa tidak kita memilih untuk mengabdi kepada Allah dan juga kepada Mammon, saudara? 是否我们可以侍奉神，然后侍奉马门呢？ Mengabdi kepada Allah setengah, mengabdi kepada Mammon setengah, bisa nggak?
一半侍奉神，一半侍奉马门。 Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada Allah dan Mammon. 上帝这样说：你们不能侍奉神又侍奉马门。 Jadi setiap orang yang membagi kesetiaannya antara Allah dan Mammon, pada dasarnya dia sudah telah memberikan seluruh kesetiaannya kepada Mammon sebenarnya. Jadi setiap orang yang membagi kesetiaannya antara Mammon, Allah dan Mammon, pada dasarnya ia telah memberikan seluruh kesetiaannya kepada Mammon, bukan kepada Allah. 如果有一个人他就是一半侍奉神，一半侍奉马门，意思就是他的一生就是侍奉这个马门的。 Sebab kepada Allah orang hanya dengan mengabdi dengan kesetiaan yang utuh. 因为如果人要侍奉神的话，就是他全心全意来侍奉神， Tidak bisa setengah-setengah, 不可以一半一半， karena dia adalah Allah. 因为他是我们的神。 Yesaya 42 mengatakan, Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. 以赛亚书第42章可以读。 Jika kita menduakan Tuhan, kita sudah jatuh dalam dosa penyembah berhala, saudara. 如果我们能侍奉两个主的话，我们就是跌落在这个罪恶了。 Alasan yang kelima mengapa kita tidak boleh menjadikan harta sebagai fokus hidup kita adalah 第五个原因就是， karena Tuhan tidak ingin kita menggantungkan hidup kita kepada harta. 因为上帝不要让我们依赖着我们的财宝， Karena hanya Allah lah satu-satunya yang menjadi sandaran kita. 因为只有神，只有上帝我们可以依靠的， Hanya kepada Dialah kita dapat menggantungkan hidup kita di dunia maupun di kekekalan. 只有上帝能够我们依靠的。 Coba kita pikir pakai logika. 如果我们用我们的逻辑来想的话， Kalau untuk di kehidupan di dunia ini, 如果在这个世上 tentang segala kebutuhan kita, 我们所需要的东西， kita tidak percaya kepada Allah bahwa Dia sanggup mencukupi segala kebutuhan kita. 我们不相信我们的神能够符合，能够填满我们所需要的东西的话， Bagaimana kita bisa percaya Allah untuk hal kekekalan? 我们怎样相信神能够给我们永恒呢？ Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal? 我们怎样相信上帝能够给我们永恒的生命呢？ Sedangkan untuk di dunia ini saja kita tidak percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. 因为在这个世上，我们竟然不相信上帝能够保守我们， Itu 能够 logikanya, 看顾我们，这是我们的逻辑。 Makanya di perikop selanjutnya firman Tuhan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. 所以在第25节这里说，不要为生命忧虑， Jadi artinya jangan menjadikan harta di bumi sebagai sandaran kita. 所以不要把这个财宝当做我们的依靠， Jangan menganggap harta yang menjamin hidup kita di bumi. 不要因为这个财宝变成我们生命宝贵的一个东西。 Kalau kita menganggap harta lah yang menjamin hidup kita di bumi, kita akan menghabiskan seluruh hidup kita untuk mengejar harta itu. 如果我们把这个财宝变成我们重要在我们的生命的话，我们就是付出一切，就是要追求这个财 Kalau 宝。 belum mendapatkannya, kita akan sangat khawatir. 如果我们还没有得到这个财宝的话，我们就会很忧虑。 Kenapa? Karena kita menganggap harta itulah menjamin hidup kita. 为什么呢？因为我们就会把这个财宝变成我们的一个保障。 Seharusnya kita harus menyandarkan hidup kepada Allah saja. 其实我们是要依靠我们的神， Karena Dia yang bisa menjamin hidup kita. 因为他是可以保证我们的生命的。 Saudara kasihan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Tuhan Yesus selalu mengingatkan kita agar kita selalu berjaga-jaga dan waspada. 主耶稣时常提醒我们，我们要谨慎，要小心。 Berjaga-jaga dan waspada terhadap apa? 谨慎在什么东西 Terhadap 呢？ dorongan untuk memperkaya diri kita, ya, dengan meninggalkan rasa takut kita terhadap Tuhan. 就是推动，就是有一个推动，让我们去变成Berjaga-jaga terhadap dorongan untuk memperkaya diri kita dan meninggalkan rasa takut akan Tuhan. 就是有一个推动，使我们可以变成富有，而且离开了上帝。 Sebenarnya bukan apa yang kita miliki yang menjadi persoalannya. Bukan apa yang kita miliki itu yang menjadi persoalannya. 不是我们所拥有的变成我们的一个问题， Tetapi apa yang menguasai hidup kita inilah yang Tuhan peringatkan. 但是是什么控制了我们？这是才上帝提醒我们的。 Uang yang menguasai kita atau kita yang menguasai uang? 是我们控制了钱，还是这个钱控制了我们？ Harta itu, uang itu tidak jahat, saudara. 财宝是不坏的东西。 Tetapi tergantung bagaimana kita memperlakukan uang itu. 对不起，财宝不是一件坏的东西，但是是我们如何来
来保管这些财宝？ Menjadi tuan kita kah atau menjadi hamba kita? 变成我们的主还是变成我们的马门呢？ Kita yang tentukan. 我们自己来决定。 Nah, saudara sekalian Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Bagian selanjutnya dikatakan tadi, Tuhan berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 上帝这里说，只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能朽坏，也没有贼挖窟窿来偷。 Tadi kita bahas tentang harta yang ada di bumi ini. Sekarang kita membahas harta yang ada di surga. 刚才我们说的，刚才我们讲的是在积攒财宝在这个地上，然后现在我们到了如何积攒财宝在天 Saudara, 上。 kalau kita punya harta di bumi, 如果我们有财宝在地上的 tetapi 话， kita tidak punya harta di surga, 然后我们 kasihan sekali. 没有财宝在天上的话，这是一个很可悲的东 Kasihan 西， sekali. 是一个很可悲的 Karena 一件 harta 事 di 情。 bumi itu tidak kekal. 因为在地上的财宝是没有永恒的， Firman Tuhan 是不 berkata 永 bahwa 恒的。 harta di bumi bisa dirusak, bisa 圣经说， hilang, bisa dicuri. 圣经说地上的财宝可以朽坏， Tetapi apa yang Tuhan katakan tentang harta surga? 但是上帝怎样说？财宝在天上的财宝呢？ Harta di surga, ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. 天上没有虫子咬，不能朽坏，这是天上的财宝。 Kita seringkali menghabiskan waktu kita, 我们时常 pikiran kita, tenaga kita untuk mengejar harta-harta di bumi. 我们时常浪费我们的时间，就是来追求这个地上的财宝。 Tetapi untuk harta rohani, 但是为了天上的财宝 apakah 呢， kita juga mengejarnya? 是否我们也是去追求呢？ Karena harta rohani itu jauh lebih berharga daripada harta di bumi. 因为天上的财宝比地上的财宝更宝贵， Karena bersifat kekal. 因为它是永恒的。 Adalah lebih baik keberhasilan kita di bumi ya, 我们的成功在这个地上， dalam mendapatkan harta di dunia. 为了得到这些财宝的时候， Juga diimbangi dengan keberhasilan kita memperoleh harta di surga. 也要把这个动力，为了我们要得到在天上的宝。 Tapi di zaman sekarang yang kita lihat adalah orang berlomba-lomba mengejar harta di dunia. 但是呢，这个世界呢，这个时代呢，是我们看得很清楚， Termasuk kita orang Kristen. 看得很清楚，就是我们这些人就是要追求这个财宝在这个地 Kita 上。 berlomba-lomba mengejar harta dunia. 我们一起，我们就是。 Bahkan hamba Tuhan sekalipun, saudara. 我们就是一起来比赛，来追求这个地上的宝。 Maka tidak heran kita melihat khotbah-khotbah di gereja itu banyak tidak lagi sesuai dengan firman Tuhan. 所以我们可以看，在每个教会、某个教会，他们是教导我们要怎样来得到财宝在这个 Tapi 地上。 sesuai dengan keinginan hati manusia yang serakah. Tapi sesuai dengan keinginan manusia, hati manusia yang 哦， serakah. 就是在这个某个教会，他们教导就是不符合上帝的话了，但是他们就是因为他们自己的需要，他们去追求。 Saudara pernah mendengar khotbah yang enak-enak terus, yang tiap minggunya itu khotbahnya tentang berkat terus. 是否弟兄姐妹们时常听有人讲到说，就是每个礼拜就是讲到福分。 Percayalah kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Utangmu beres. 你们要相信，你们会被祝福，你们的债就是会还债，就是会被还清。 Waktu di Bandung saya udah biasa dengan keadaan seperti ini karena saya suka jalan-jalan ke gereja-gereja. Tiap minggu pasti topiknya adalah tentang berkat dunia. 在万隆，我时常听很多的教会就是讲这个财富的就是被祝福的一个道。 Kamu memberi, kamu akan diberi beratus-ratus kali lipat. 你给的话，你就是会被上帝100倍的 Memang 祝 tidak 福， salah, saudara. 这是没有错。 Tapi apakah perlu tiap minggu yang ditekankan berkat terus dan berkat terus? 但是是否每个礼拜都是要强调福分呢？ Supaya jemaat senang, supaya enak didengar telinga, disinggung terus berkat-berkat khotbahnya sehingga sehingga jemaat boleh memberikan persembahan. 就是因为想
会友们好听的道，就是他每个礼拜就是讲要祝福，直到我们的教会的人就是要乐意的去侍奉呢。 Apakah dalam hidup ini berkat duniawi ini yang menjadi tujuan hidup kita? Pertanyaannya. 是否在这个世上，我们想要追求的是世上的财宝呢？ Apakah ini yang terpenting dalam hidup kita? 是否这个是很重要呢？ Sehingga yang diajarkan tiap hari berkat dan berkat. 然后每天他就是教导这个福分。 Kalau kita menjadi orang Kristen hanya mau berkatnya saja, baru percaya Yesus, kasihan sekali. 如果我们只单单为了这个福分而相信的耶稣，这是一个很可 Tidak 悲 usah 的 menjadi 事情。 orang Kristen pun kita bisa mendapatkannya. 不用做基督徒，我们可以得到这个福分。 Nah, saudara, kalau hanya untuk memberkati kita dengan uang yang banyak, ya, dengan rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. 如果因为这个福分的话，我们可以得到，不是因为想要得到这些财宝的话，想要得到汽车、房子的话，耶稣不必死在十字架。 Apa susahnya bagi Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita? 哪有一件难的事上帝可以给的呢？ Tuhan Yesus waktu memberi 5.000 orang mata, kasih ingat? 耶稣基督给5000个人吃的 Dia 故 hanya 事还 mengambil 知道 5 吗？ roti, 2 ikan, lalu dia mengucap syukur dan membagikannya kepada semua orang. 只有用5饼2鱼，他就是然后祝福就是可以分给这些Apa 5000个 itu 人 sulit 吃。 bagi Tuhan? 是否这些难呢？ Apakah sulit bagi Tuhan untuk memberkati kita dengan harta dunia ini? 是否这些事情对上帝来说是一件很难的事情吗？ Tidak sama sekali, tidak sulit sama sekali. 是不难的。 Jadi kalau hanya untuk memberikan hal-hal yang seperti itu, Tuhan Yesus tidak perlu mati di kayu 所以 salib. 如果想要这些东西的话，耶稣基督不必死在十字架。 Inti dari pemberitaan firman Tuhan adalah bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia sehingga barang siapa percaya kepada Dia beroleh pengampunan dan hidup yang kekal. 重点就是耶稣基督死在十字架，就是为我们赎我们的罪，然后为我们得到这些永恒的生命。 Bertobatlah karena kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah mau datang Tuhan Yesus yang kedua kali. 我们要悔改，因为因为耶稣基督第二次再来的时间是到了，是要 Ini 到 harus 了。 ditekankan. 这 Pada 是要我们 jemaat. 要对我们的会友们要强调的。 Kita bukan ditebus dengan barang yang fana, saudara. 我们不是被赎，因为这个财宝， Bukan dengan harga yang murah. 不是用便宜的Kita bukan ditebus dengan gampangan. 我们不是随随便便的去赎的， Tetapi kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus. 那是因为用那个宝贵的血，我们被赎回来， Tidak gampangan, tetapi sulit. 所以不是一个简简单单的随随便便的方式，而是一个很困难的一 Makanya 件 Tuhan 事。 Yesus pada malam sebelum dia disalib, dia berkata apa? 所以当 Jika 耶 cawan 稣， ini boleh berlalu daripadaku, 所以当耶稣那一晚还没钉在十字架上的时候，他就是说，如果可以的话，把这个碑移 jadi 开我。 saudara, hidup kita ini sudah ditebus bukan dengan cara yang gampangan. 所以我们被赎回了事情不是一件随随便便简简单 Tapi dengan 单 cara 单 yang 的 paling 事情。 sulit. Dan bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus sendiri. 但是，所以不是用简简单单的事情来赎回我们的生命，而是用他的宝贵的血来赎回 Jadi 我们。 tujuan hidup kita haruslah berubah. 所以我们的生命的目标要改变， Dari tujuan hidup kita yang dulu yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, 就是以前我们想要填满我们自己的身上的需要的时候， mencari duit untuk kesenangan diri kita sendiri, 找财宝为我们自己的 hidup 喜欢 sembrono, 随随便便的活， hidup untuk diri sendiri, ya 为 kan? 自己而活。 Berubah menjadi hidup untuk Kristus, 我们要改变，变成我们要为上帝而活。 hidup untuk memuliakan Tuhan. 我们要活，因为要荣耀神。 Karena apa? Karena hidup kita bukan milik kita sendiri lagi. Ini Karena sem- hidup kita adalah milik Kristus. 因为什么呢？因为我们不是为自己活，因为我们活着是因为上帝。 Kalau hidup kita adalah milik Kristus, maka hidup kita harus sejalan dengan pemiliknya. 如果我们为上帝而活，我们就是要符合上帝所要我们去做的， Harus hidup seturut kehendak pemiliknya. Siapa? Kristus. 就是要符合上帝要我们去做的事情，就是我们的基督。 Jadi saudara, orientasi hidup kita, tujuan hidup kita itu sudah berbeda.
所以说，我们的目标，活在这个世上的目标是 Ketika 不一样。 kita dilahir baru kan, orientasi hidup kita itu sudah berbeda. 我们活在这个世上，我们的目的、我们的目标就是不一 Kita 样。 sudah punya tujuan hidup yang berbeda. 我们有不同的目标。 Dulu yang hidupnya suka-suka saya, sekarang tidak lagi demikian. 以前活着就是随随便便随随便便我们去做，但是现在是不一样。 Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita harus mikir. 我们在这个世上想要做的，我们要去想 Apakah 一 itu 下， memuliakan Tuhan? 是否我们做是为了荣耀神？ Dalam hal apapun dalam kehidupan kita sehari-hari. 无论我们做了什么事情，在这个世上， Hubungan dengan suami istri, orang tua dengan anak, ya. 几乎的关系。夫妻的关系，还有儿女、儿子、父亲的关系， Dalam studi kita, bisnis kita, dan lain sebagainya, kita harus mikir. 我们的学业、我们的事业，我们就是要去 Apakah 想， itu seturut dengan kehendak? 是否这个是符合上帝的旨意？ Tidak bisa dipungkiri, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan di sini yang sudah menjalankan bisnis pasti tahu 我们做了上亿的人，我们大家都知道， betapa godaan itu sangat besar. 这个世上的引诱是特别 Kita 的大， berkompromi melawan firman Tuhan. 使到我们可以让我们Kompromi. 就是让我们反抗我们的上帝， Karena saya sudah mengalaminya. 因为我自己有经历了。 Tidak lama saya terjun di usaha, tetapi saya sudah bisa merasakan betapa banyak godaan kita itu untuk melawan firman Tuhan demi mendapatkan harta. 当我进入了这个事业的时候，我就是有这个引诱我就是要反抗神的旨意。 Karena saya adalah usaha mini changer dan saya mengirim uang mata uang asing. 因为我是转换钱的， Ada orang datang kepada saya untuk menjual uangnya yang kotor untuk mencuci uang. 有人来到我的来找我，就是要洗这个黑钱， Dengan kurs yang sangat rendah. 用这个很低的汇率。 Saudara tahu dalam 1 bulan bisa dapat berapa kalau saya mau? 大家知道吗？如果我要得到的话，我一个月可以得到 Dalam 多少？ 1 bulan bisa 300 sampai 500 juta. 一个月我可以得到3到5亿，Tergoda nggak ，30到 saudara? 50亿， Tergoda nggak kalau? 是不是很Sangat bisa 很诱惑？ tergoda. 当然是我们可以被这个引诱， Itu bukan jumlah yang kecil, saudara. 这不是小的数目， Kita bisa kaya mendadak. 我们可以突然间发财。 Ya orang itu dan itu termasuk orang bilang uang panas. 这人家说的是这个热钱啊， Jadi sebenarnya untuk kaya itu banyak hal ya kita bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu, tetapi apakah itu setuju dengan kehendak Tuhan? Apakah hati kita ada damai sejahtera? 是否当我们得到这些钱的话，我们的心里有平安呢？ Tidak akan ada damai sejahtera kalau kita melawan firman Tuhan. 一定不能有平安的心的，因为我们反抗我们的神。 Dalam usaha kita sehari-hari dan kita jualan juga banyak godaan ya So, untuk berbuat curang, 在我们每 tidak 天的生 jujur, 活， berkata tidak jujur. 在我们每天生活的时候，我们买卖的时候，我们也是如果不老实的话， Jadi percaya saja satu hal, saudara, bahwa sumber berkat kita ada Tuhan. 不老实的话，我们就没有平安。所以我们 Asalkan 要 kita 相信我们的福分 setia 是来自 kepada 神。 firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. 如果我们忠心于神的话，上帝我们的神一定会祝福我们的。 Nah, saudara-saudara kasih yang Tuhan, itu yang tadi saya bilang bahwa orientasi hidup kita itu udah berbeda. 所以刚才我说的，我们的生活的方式的目标是不一样的。 Dulu sebelum kita kenal Yesus, sebelum saya kenal Yesus, mungkin bisa saja saya menerima tawaran itu. Tetapi setelah kita kenal Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Kita tidak bisa sampai melakukannya. 以 Karena 前 tidak ada rasa takut akan Tuhan. 以前如果我们还没有认识上帝的话，可能这个引诱的话，我们一定去接受的，因为我们就是可以突然间发财嘛。但是因为圣灵
有在我们身上的话，圣灵每次提醒我们，这些是不会让我们有平安、很平静的生活 Oleh。sebab itu apapun yang kita lakukan dalam hidup kita harus pikir, 所以我们呢， renungkan apakah itu melawan kehendak Tuhan. 所以在这个世上，我们所做的任何事，我们要去想一下，是否这些事情是符合上 Karena 帝的。 sekali kita berkompromi dengan firman Tuhan, itu akan berlanjutkan. 但是如果我们反抗了神的话的话，我们就是每次我们所做的事情就是会反抗。 Itu saudara Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Siapa di sini yang punya harta di bumi? 在这里谁有在地上的财宝呢？ Semua orang juga saya yakin punya harta di bumi. 我相信我们大家在这 Ada 个地上都有 rumah, 财 ada 宝， motor, 有 ada 房子， mobil, ada tabungan, perhiasan. 有房子，有汽车，有车子，有存款，有其他。 Tapi kalau saya tanya siapa yang punya harta di surga? 但是如果我问谁在天上有财宝的， Punya harta di surga nggak? 有在天上的财宝吗？ Bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan harta di surga? 我们要如何来积攒在天上的财宝呢？ Tadi kan disuruh kumpulkanlah harta di surga. Bagaimana caranya kita 刚才 mengumpulkan 说 harta 了 di surga?，我们要积攒财宝在天上，然后我们要如何积攒这个财 Yang 宝 kita 呢？ tahu selama ini kan kumpulkan uang, beli ini, beli aset ini itu. 我们在这个地上所知道，就是我们要积攒财宝 Bagaimana 啊， caranya 买这些 kita 买这些。 bisa mengumpulkan harta di surga? 但是我们要如何积攒财宝在天上呢？ Coba Lukas 6 ayat 22. 路加福音第6章22节。 Lukas 6 ayat 22 sampai 23. 路加福音第6章22到23节。 Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upamu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. 人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，欺掉你们的名，以为是恶，你们就有福了。当那日你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。他们的祖宗代先知也是这样。 Pada waktu kita dianiaya, pada waktu kita ditolak karena nama Yesus, 当我们被拒绝，当我们被辱骂，因为上帝的名的话， dan kita tetap setia mengikut Tuhan. 然后我们也忠心跟随上帝的 Firman 话， Tuhan berkata apa? Upah kita besar di surga. 上帝怎样说呢？你们就有福了。 Bukan saya yang katakan, tapi Tuhan berkata, upahmu besar di surga. 不是我说的，而是上帝的话说了，你们在天上的赏赐是大的。 Ketika kita dalam pergaulan kita misalnya, karena kita berbicara firman Tuhan kepada teman-teman kita, 当我们和我们的朋友来分享神的话的时候， pasti ada orang yang tidak suka kepada kita karena hal ini. 一定会有某些人不喜欢这些的， Pasti akan ada orang yang menolak kita, menjauhkan kita, membenci kita. 因为一定会有某些人记恨我们、 Tapi 骂我们的。 saudara tidak perlu khawatir. 但是我们千万不要 Firman Tuhan 担忧。 bilang apa? Harta 神 kita 的 di 话怎样说 surga, 呢？ harta kita di surga semakin bertambah. 上帝这样说：我们在天上的赏赐是大的， Jadi harusnya kita bersukacita karena kita mendapatkan harta di surga. 所以我们要喜乐，因为我们得到天上的财宝。 Bagaimana cara kita mengumpulkan harta di surga? 所以我们要 Kedua 怎样积攒 Lukas 6 ayat 天上的财宝 35. 呢？ Lukas 6 ayat 35. 路加福音第6章35节。 Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia yang baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. 这里说你们倒要爱仇敌，你们倒要爱仇敌，也要善待他们，并要借给人不指望偿还。你们的赏赐就必大了，你们也必做至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。 Waktu orang berbuat jahat kepada kita, 当有人对我们做坏事的时候， kita balas dengan kejahatan. Apakah ada upah? 我们要返回
做恶的事给他们，是否 Tetapi 我 kalau 们有 kita balik有 berbuat 赏赐呢？ baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, upah besar di surga. 但是呢，如果我们用我们的善来待他们的话，我们的这里说我们的赏赐就必大了， Harta kita bertambah di surga. 我们的赏赐就必大了，在 Ketika 天上。 kita menghadapi orang yang berbuat jahat kepada kita, kita malah berbuat baik. 当我们对我们的仇敌，我们做善待他们的时候，我们 Kan 的 tidak ada 赏赐 upahnya 就 ya 大 saudara, 了， tapi ada upahnya. 不是没有赏赐，是有赏赐的。 Selanjutnya Markus 9 ayat 41 kita lihat. Selanjutnya Markus 9 ayat 41. 然后我们再看马可第9章41节， Markus 9 ayat 41. 马可福音9章41。 Saya minta dengan hormat Pak Silain membacakan untuk kita semua. Markus 9 ayat 41. Amin. 这 Terima 里 kasih Pak 说 Silain.，凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。 Ya, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air saja, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. 凡因你们是属基督，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他不能不得赏赐。 Jadi saudara, apabila kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui pengikut-pengikut Kristus, 所以我们要mendukung pekerjaan Tuhan melalui pengikut-pengikut Kristus, 当我们鼓励这些基督徒的时候，属基督的人的时候， kita sudah bertambah harta di surga. 我们的赏赐就加了。 Selanjutnya di Matius 25 ayat 34 kita baca di rumah saja karena terlalu panjang tidak cukup waktu. Ya, di situ menceritakan ya bagaimana kita Tuhan Yesus menyuruh kita untuk ya membantu orang-orang yang susah, 在 orang-orang yang miskin. 在马太福音25章，我们可以在家里读，那里也说了，耶稣基督是教导我们要去帮助那些贫穷的人。 Kalau kita melakukannya untuk orang-orang demikian, kita melakukannya untuk Tuhan dan upah besar di surga. 如果我们为这些人，我们帮助这些人的话，我们在天上的赏赐就是大的。 Saudara sekalian Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ini adalah cara-cara bagaimana kita bisa mendapatkan harta di surga. 这就是我们要得到在天上的财宝的方法。 Di Daniel 12 ayat 3, ini menurut saya ayat ini ya. Kalau kita baca, Daniel 12 ayat 3. 如果在丹尼里第12章第3节这里， Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. 这里说智慧人必发光，如同天上的光。那时多人贵意的必发光如星，直到永永远远。 Banyak ya, menuntun banyak orang kepada kebenaran. 就是带领多人归于 Menurut 归于 saya 上帝。 menurut saya upah yang paling besar di antara banyak upah adalah mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran Kristus. 这是我的看法。如果我们把那10多的人归于上帝的话，我们的赏赐是很大的。 Yaitu pemberitaan Injil. 就是讲福音的事情， Semua pelayanan ada upahnya. 就是我们每个侍奉就是有赏赐的。 Semua perbuatan baik kita dalam Kristus ada upahnya. 我们在基督里做善事的时候，我们也是有赏赐的。 Tetapi menurut saya pekerjaan pemberitaan Injil lebih besar lagi upahnya. 但是对我来说，对我自己的看法，对我自己的来说，就是我们带领人归于上帝，这个赏赐更大。 Kita lihat firman Tuhan berkata bahwa satu orang bertobat, para malaikat di surga akan bersorak. 我们看在圣经说，如果有一人悔改的话，在天上的天使他们就欢乐。 Satu orang bertobat akan ada sukacita di surga. 若有一人在地上悔改的话，在天上的天使们他们就欢乐。
Ini artinya pelayanan yang membawa orang kepada kebenaran nilainya lebih tinggi dari pelayanan yang lain. 意思就是说，带领一个人相信基督、相信耶稣、相信神的话，这个赏赐更大， Karena kita membawa jiwa kepada Tuhan. 因为我们带领这个生命给上帝。 Terus kasihan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Jangan menganggap penginjilan itu apa? Tidak penting. 千万不要把这个传福音的事情，是一个很 Tunggu. 不重要的一件事。 Sebenarnya kalau kita biasa ya, kita coba pikir, pasti ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, sebenarnya ada yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kita harus cepat menginjili mereka, karena kita tidak tahu kapan dipanggil Tuhan. 我们想一下，如果我们的邻居、我们的朋友、我们的弟兄姐妹们、我们的弟弟、哥哥、妹妹、姐姐这些人，我们的家人还没有相信上帝的，还没有相信主的，我们又快带领他们，因为我们不知道我们的时间在这个世上有 Ketika 多长。 mereka sudah tidak ada lagi, ketika mereka sudah mati di luar Kristus, kita baru menyesal itu sudah terlambat. 或者当他们死去的时候，他们死去就是在上帝以外的话，我们就是觉得很自卑， Karena kesempatan hanya pada waktu kita di dunia. 因为我们的机会在这个世上只有这个时刻。 Nah, saudara, masih ada banyak ayat lain yang berbicara mengenai upah. 还有其他的经文教导，说到这个赏赐， Jadi jelas bahwa konsep tentang upah adalah Alkitabiah. 所以这个赏赐就是在属灵方面是一个很好的一件事。 Namun demikian Alkitab tidak menjelaskan upah yang akan kita terima itu seperti apa. 但是在这个圣经没有说我们得到怎样的赏赐， Memang ada banyak penggambaran yang dinyatakan dalam Alkitab kepada kita. 可能对的，在这个圣经有很多的方面告诉我们， Misalnya mahkota yang akan diterima orang 比如说 percaya. 我们会带领这个冠冕， Kemudian Alkitab juga menggambarkan surga dengan penggambaran material yang indah-indah. 还有其他的这个财宝。 Tetapi itu semua tidak dapat kita pastikan wujudnya sekarang. 但是我们现在是没有想法，是他的他的形象是什么的，是如何的？ Kita hanya akan tahu wujud upah yang sebenarnya ketika kita sudah sampai di surga. 我们会看见这些的东西，这些的形象，当我们已经到天上。 Nah, saudara sekasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， ketika kita di surga, 当我们在天上， kita akan mendapatkan namanya surprise, 我们就会得到一个惊喜， kejutan. 就是惊喜。 Karena sekarang kita tidak tahu apa upah kita. 但是现在我们 Wujud 不知道 upah，kita itu seperti apa? 但是现在我们不知道我们这个赏赐的形象是什么。 Apakah saudara pernah mendapatkan hadiah surprise? 是否我们曾经得到过惊喜的礼物呢 Di？hari ulang tahun misalnya, 比如在我们这生日里面， mendapatkan surprise, kejutan dari istri atau dari suami. 可能得到一个惊喜，从我们的丈夫、我们的妻子， Pasti senang sekali, bukan? 当然我们是非常的开心的。 Nah, misalnya saudara mendapatkan surprise di hari ulang tahun saudara, 比如说在我们的生日，我们得到礼物， berupa jam tangan mewah misalnya. 得到一个很宝贵的手表， Dan saudara belum pernah memilikinya dan saudara tidak pernah terbayang di pikiran saudara bahwa saudara akan memilikinya. 我们从来没有想到会得到这个手表，然后突然间我们有得到了这个惊喜。 Tentu saja ini adalah suatu kejutan yang akan membuat kita senang, bukan? 当然，这个惊喜会让我们欢乐的。 Seperti itulah apa yang akan Tuhan kasih ke kita nanti di surga, upah kita. 也正如这个惊喜，我们可以得到在天上。 Tapi ini 上帝给我们 bukan berbicara soal materi seperti yang terdapat di dunia ini ya. 但是这个不是说代表着说我们所得到的，就是像这个地上所得到 Nah, 的 saudara, 礼物， atau seandainya saudara adalah orang yang sangat kaya, 或者比如我们在这个地上是很富有的一个 saudara 人， punya segala sesuatu. 我们拥有一切。 Ketika orang memberi hadiah jam tangan mewah atau perhiasan mewah, berlian, mobil mewah 当 kepada 有人 saudara, 给我们礼物，就是手表珍贵的手表、珍贵的汽车、珍贵的其他的东西 saudara 的时 akan 候， merasa biasa saja karena Orang cuma- saudara sudah mempunyai semua itu. 我们就会觉得啊，这个是平常的事情，因为我们已经拥有了一切， Tidak akan merasakan surprise, rasa Orang- senang seperti yang tadi saya bilang pertama. 我们就不会感到说有一个惊喜的。
Sepertinya tidak ada yang akan membuat saudara surprise lagi di dunia ini karena saudara sudah memiliki semua yang ada di dunia ini. 所以在这个世上就没有一个很大的惊喜了，因为我们在这个世上已经有拥有一切了。 Tapi saudara, sekalipun demikian, tahu nggak saudara? Tapi- Saudara akan mendapatkan surprise ketika di surga karena kita mengumpulkan harta di surga. 但是我们在天上，我们会得到一个大大的惊喜，因为我们在天上积攒财宝。 Kalau kita mengumpulkan harta di surga, 如果我们积攒在天上的财宝， siapa yang akan menerima upah di surga? Apakah semua orang menerima upah di surga? 谁会享受这个赏赐呢？是否我们大家呢？ Tentu saja tidak. 当然不是， Hanya orang percaya saja yang akan menerima upah. 只有那相信的能够得到赏赐。 Tapi saudara, 但是我 di 们大 surga 家， nanti yang paling membuat kita bersuka cita yang tidak bisa dijelaskan adalah bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa bersama-sama dengan Tuhan. 有一 Itu 件 adalah sukacita yang paling besar. 有一件肯定的赏赐啊，有一定大的欢乐，就是我们在天上，我们可以和我们的上帝有一个很亲密的关系， Selamanya tidak akan berpisah dari 永 Tuhan. 永远远不能和我们的上帝分开， Selamanya saudara-saudara dalam Tuhan. 永远。 Ditambah lagi kita ada upah yang menanti kita. 还有加了有赏赐给我们， Betapa berbahagianya kita sebagai orang percaya. 这当然是一件很喜乐的一件 Di 事。 surga bersama-sama dengan Tuhan ada upah lagi. 在天上和我们的上帝一起，然后还有赏赐， Begitu berbahagianya seharusnya orang percaya itu yang percaya dengan Kristus. 这相信他的非常的有福。 Jadi pikirkanlah baik-baik. Apakah di dunia ini kita fokus kepada hal yang fana, 所以我们要想一下， meninggalkan hal yang kekal? Pikirkan baik-baik saudara-saudara. 所以我们要想一下，是否我们在这个地上就是记载这些能朽坏的财宝，或者我们去想在天上的财宝呢？ Kalau kita hidup ini yang singkat ini, kita bisa hidup sampai berapa tahun? 80 tahun? 我们在这个世上暂时性的活着有几年呢？80年、80岁吗？ Kita pakai seluruh hidup kita setiap hari hanya untuk mengejar apa yang fana di dunia ini. Kita lupa mengumpulkan harta di surga. 如果我们就是拼命的追求在地上的财宝的话，然后我们却忘了追求在天上的财宝的话， Betapa kasiannya kita kalau kita berbuat demikian. 非常的可惜，非常的可怜。 Nah, saudara-saudara sekalian Tuhan, jadi kita mengumpulkan harta di bumi bukan untuk diri kita sendiri, 所以我们在这个地上积攒财宝，不是为自己， tetapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. 但是要因为得到不是，但是因为要Untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Misalnya membiayai 要鼓 pemberitaan, 励鼓励上帝的工作，比如说 misalnya ya, membiayai pemberitaan Injil, 比如说就是在传到这些人的身上， memberikan kepada orang-orang miskin, 给这些贫穷人，帮助这些 menolong 贫穷 sesama 人， kita yang kekurangan. 帮助那些所需要的人。 Nah, saudara-saudara kasihan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Jadi kita mengumpulkan harta di bumi bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mendukung pekerjaan Tuhan. 所以我们积攒这个财宝在这个地上，不是为了自己，而是为了帮助，为了推动上帝的工作， Untuk menolong orang yang susah sambil kita pakai harta kita sendiri untuk keperluan kita sendiri. 为了帮助这些所需要的人，用我们的财宝，然后也是为我们在天上所要得到的 Dan 财 harta di 宝。 bumi juga bisa kita pakai untuk mengumpulkan harta di surga, yaitu memberi makan orang-orang miskin, ya, memakai uang kita untuk kemuliaan Tuhan, upah kita besar di surga. 因为我们帮助那些所需要食物的人，给他们吃的时候，我们在天上的赏赐是大的。 Karena tujuan hidup kita sudah berubah. 因为我们的目标在这个我们生活的目标就不一样 Yang 了。 kita kejar bukanlah harta di bumi, tetapi harta di surga. 我们所追求的，在这个地上不，我们所追求不是在地上的财宝，而是在天上的财 Nah, 宝。 saudara, sewaktu saya mempersiapkan khotbah ini, kalau mempersiapkan khotbah, saya selalu menunjukkan ke diri saya sendiri dulu. 当我准备这个讲章的时候，我就是在看一下我自己， Saya gini nggak ya? 是否我是这样的人， Hidup saya bagaimana ya? 我的生活是如何？ Nah, saudara, pada waktu saya mempersiapkan firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini, 当我准备这个讲章的时候， hati saya tergelitik untuk memuji diri saya sendiri.
我的心就是先查看我自 Saya 己一下， merenungkan apa sih motivasi saya dalam mencari uang. 我是想一下我在这个世上的动力是什么？ Karena saya memang setengah melayani, setengah terjun di dalam bisnis. 因为我是一半商议，一半是侍奉神， Saya menguji hati saya. 我就是查看我的心， Ya. Apa motivasi saya dalam mencari uang yang banyak? 我的目的找那么多的钱是为了什么？ Apa tujuannya? 我的目的是什么？ Dulu memang pada awal saya terjun, memang saya punya kerinduan cari banyak duit, memang bukan untuk saya sendiri, tetapi saya untuk membantu orang susah, membangun panti jompo, orang-orang tua yang terlantar oleh anak-anaknya bisa di hari tua mereka bisa ditampung, bisa memberi mereka makan, bisa mendengarkan Injil sebelum mereka dipanggil Tuhan. 以前我的想法是这样，我在这个世上追求这些财宝的话，我的有一个目的就是我要做一个养老院，就是为了这个孩子们没有地方可以给他们的父母有一个地方的时候，我就是有一个养老院可以让他们养老，分享神的话，直到他们还没有被上帝叫回去。 Tetapi seiring berjalannya waktu, bisa aja motivasi kita itu bisa berubah. 但是为了这个时间的流去的话，我们的目的就不一样了。 Jadi saya pikir-pikir setelah saya punya banyak uang, 然后我就想，如果我有了这么 lalu 多钱的时 apa 候， gitu, lalu apa? 然后要做什么？ Ya, motivasi kita dalam mencari uang bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. 我们在世上得到的这个财宝，不是因为我要符合，不是要为我们自己。 Saudara perlu mempertanyakan pertanyaan ini juga kepada diri kita sendiri ya. Boleh, ya. Terutama bagi saudara yang tiap hari ya punya bisnis ya. 我们要为自己查看我们自己。 Setelah saya punya uang, lalu apa? 当我们有 Motivasi saya mencari uang itu apa? 当我有钱的时候，那我的目的要做什么？ Apakah untuk memuaskan hawa nafsu saya? 是否只单单为我的肉体 Atau 的， untuk memuliakan Tuhan, melakukan需求。 pekerjaan Tuhan? 或者要荣耀神的名？ Nah, saudara jangan menjadi hamba uang. 所以我们千万不要做马门。 Tapi jadikan uang atau harta kita itu sebagai hamba. Hamba kita, bukan Tuhan kita. Tapi jadikan uang atau harta kita itu sebagai hamba kita, bukan Tuhan kita. Jangan terbalik. 就是要把这个我们的财宝当做我们的仆人，而不是当做我们的主人。 Nah, saudara, sebenarnya dalam soal mengumpulkan harta, seperti firman Tuhan pada pagi hari ini, 所以积攒财宝的时候在这个今天早上的题 saya 目的时候， singkatkan buat saudara bahwa maksud sebenarnya bahwa bukan Tuhan melarang kita untuk mengumpulkan harta di bumi. 我要做一个结论，就是上帝不是不让我们去追求在这个世上的财宝， Tetapi maksud sebenarnya jangan harta itu kita hanya untuk diri kita sendiri, ibaratnya kita fokus kepada harta itu. Harta itu adalah tujuan hidup kita. 但是这里说不要为自己积攒财宝在这个地上，就是不要为了去追求这个财宝，就是为了单单只追求这个财 Contoh 宝 Abraham 而放弃了上帝。 Abraham contohnya. 比如说亚伯拉罕， Tuhan memberkati Abraham dengan harta di dunia yang banyak. 上帝祝福亚伯拉罕，就是在世上有很多的财富。 Abraham punya banyak ternak dan lain sebagainya. Kaya Abraham. 亚伯拉罕有很多的牲畜，他是一个很富有的一个人。 Tetapi tujuan Abraham diberkati oleh Tuhan adalah supaya dia bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. 但是亚伯拉罕被祝福的目的，就是他要祝福每个国家， Menjadi saluran berkat. 变成一个祝福的管道。 Saudara, kita semua juga harus begitu. 我们也是如何？ Jangan menjadi hamba uang karena itu sangat rentan. Kadang kita sendiri tidak sadar kalau kita sudah menjadikan uang harta Tuhan kita. Kita sendiri tidak sadar kadang. 有时候我们自己有时候我们不清醒，我们也是这样去做，我们就是为了自己而去积攒这个财宝。 Betapa seriusnya Tuhan memperingatkan kita 上帝是如何的提 bahwa 醒我们， kita tidak bisa mempunyai dua Tuhan, 我们千 Allah 万 dan Mammon. 不可以侍奉两个主，就是我们侍奉神也侍奉马门。 Nah, saudara perlu kita selidiki hati kita masing-masing pada Namanya- saat ini. 我们要查看我们自己的心， Siapakah Tuhan kita?
我们的主到底是谁？ Mammon atau Allah? 马门或者神？ Salah satu ujian yang bisa kita lakukan adalah 我们最大的考验就是， dengan kita menanyakan kepada diri kita sendiri saat ini, 我们就是查问自己，问我们自己， mana yang lebih banyak menyita pikiran kita? 是哪一个方面我们最多的？ Mana yang lebih banyak menyita waktu kita? 是哪一个方面拿我们的时间最多的？ Mana yang lebih banyak menyita usaha dan energi kita? 哪一个事情是最多的力量？ Harta 是财宝 atau Tuhan? 或者神？ Dalam kita perlu menanyakan kita diri sendiri, 我们要问我们自己， dalam hidup ini apa sih yang benar-benar penting bagi kita? 在这个世上对我们最重要的是什么？ Karena kita punya banyak keinginan. 因为我们有很多的需要， Semua keinginan kita ini itu bersaing untuk mendapatkan prioritas utama dalam hidup kita. 我们所需要的，在这个世上所需要的是变成我们的唯一的目的。 Semua keinginan kita yang duniawi itu ya akan dengan cepat menyingkirkan Tuhan dari tempat pertama dalam hidup kita. 这个我们世上所最主要的需要，变成我们离开上帝的一个原因。 Jadi kenapa firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus waspada dan berhati-hati. 所以上帝的话就提醒了我们，我们千万要谨慎。 Jadi saudara-saudara yang Tuhan, 所以亲爱的弟兄姐妹们， firman Tuhan pada pagi hari mengajarkan kepada kita 今天早上的圣经就是要教导我 tidak 们， mengejar harta, mengumpulkan harta di bumi untuk diri kita sendiri. 不是不要为自己积攒财宝在这个地上。 Dalam artian kita fokus kepada uang, 意思就是 uang 说， adalah tujuan hidup kita. 意思就是说，我们把这个财宝变成我们的目标。 Karena jika demikian kita sudah menjadi hamba uang dan Tuhan kita bukanlah Allah, tetapi如果- Mammon. 如果这样的话，我们的主就是这个财宝，就是我们就是一个马门了。 Kita boleh mengumpulkan harta di bumi asal dipakai untuk kemuliaan Tuhan. 我们可以积攒财宝在这个地上，但是要为上帝的荣耀， Untuk membantu orang susah 要帮助那些需要的人， juga kita pakai sendiri. 也是要我们自己来使用。 Itu menunjukkan bisa indikasi bahwa menunjukkan bahwa kita itu fokusnya bukan Tuhan. 这就是可 Hati 以 kita 说， itu tidak melekat kepada Tuhan. Hati kita tidak melekat kepada uang. 这就是说，我们的心不是连在这个财宝上。 Bisa dilihat saudara. 我们可 Kita 以 juga 看， bisa sedikit diri kita sendiri 我 sebenarnya. 们可以审查我们自己。 Uang hanyalah alat untuk mencapai tujuan kita. 财宝就是其中的财物，让我们去达到这个目的。 Nah, saudara, kenapa? Karena harta di dunia bersifat fana. Pada akhirnya kita kembali ke surga. Tidak ada satu pun yang akan kita bawa. 为什么呢？因为财宝在这个地上的财宝是暂时性的，我们离开这个世上的时候，我们没有带任何的财宝去 Berbeda 天 dengan 上。 harta di surga. Ya. Berbeda dengan harta di surga tidak ada yang akan dirusak. 但是不一样的就是在天上的财宝的话，这个财宝是不会朽坏的。 Saudara mengumpulkan harta di surga berarti berbuat sesuatu di dunia ini Oh, yang dampaknya kekal. Kita berbuat sesuatu di dunia ini yang dampaknya kekal. 如果我们积攒财宝在天上的话，这是永恒的一件事情， Ada upah yang akan kita terima 我 nanti. 们会得到赏赐。 Apa yang kita lakukan seperti yang tadi saya jelasin untuk mendapatkan upah, apa yang harus dilakukan? 刚才我说了，我们要积攒这个 Ada 财宝 banyak 在天上 ayat 有 yang saya tunjukkan tadi itu seperti kita 有 ya 什么步骤？ berbuat baik kepada musuh kita ya, 就是刚才我说的，要 menginjili, 爱我们的仇敌，要传福音， setia walaupun menderita, 要忠心，虽然我们受苦， ada upah. 有赏赐。 Saudara sama Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Tetapi 但 ini 是 bukan upah keselamatannya, saudara jangan salah. 这 Bukan 不是 upah keselamatan. 这不是得救的赏赐， Karena keselamatan adalah anugerah, tidak tergantung perbuatan kita. 因为得救是一个恩典，我们 Tetapi upah tergantung pada perbuatan baik kita yang kita lakukan di dunia ini. Mas- Upah tergantung perbuatan kita di dunia ini. 但是赏赐呢是看我们在这个世上的行为。 Saudara sekasihan Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， sebagai penutup mari kita baca firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33. 我们来再看一下马太福音第6章33节， Yang berbunyi demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
这里说你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。 Kita sebagai orang percaya harus ingat bahwa tujuan utama hidup kita adalah hidup mengenal Tuhan yang kita sembah. 我们千万要记得，我们活在这个世上的目的就是我们要活了， Hidup dekat dengan Tuhan. 要和上帝 Hidup memuliakan Tuhan. 荣耀我们的上帝。 Kepada kita akan ditambahkan kasih setia dan berkat-berkatnya. 这些东西、这些智慧、这些福分就会加给我们。 Ingat bahwa harta bukan prioritas fokus utama kita, tetapi itu adalah bonus sampingan. 记得这个财宝不是我们想要追求的，但是这个财宝是我们的奖励。 Nah, saudara, iblis itu sangat licik. Dia akan berusaha menjerumuskan kita semua untuk fokus mencari uang dan uang dan uang sehingga kita tidak terasa sudah melupakan apa yang paling penting dalam hidup ini. 所以魔鬼是一个很狡猾的，他就是引诱我们，就是要去做这些为自己来积攒财宝在这个地上，一直 Seringkali 追求 kita 这些东西。 sibuk bekerja seharian, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, begitu. 时常我们就忙着去工作，去找这个钱。 Kita sibuk memikirkan bagaimana besok saya bisa untung, bagaimana saya hari ini bisa untung, bisnis apa yang harus saya kembangkan supaya saya bisa punya banyak uang. Itu memenuhi semua hati dan pikiran kita. 我们就忙着要怎样来，明天要做什么，要得到这些钱，然后我们就变成迷茫，就是要怎样来荣耀我们的神。 Itu membuat kita melupakan apa yang paling penting yang harus kita kejar di dunia ini, yaitu harta di surga. 这就让我们忘记了我们要积攒在天上的财 Pengenalan 宝， akan Tuhan. 认识神的。 Nah, saudara-saudara yang Tuhan, saya tidak mau banyak bicara lagi karena waktu sudah mau selesai. Jadi saudara-saudara kasih dalam Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹们， selamat mencari Tuhan. 我们要一起来找上帝， Selamat mencari Tuhan dan kehendaknya di dalam hidup saudara. 我们要寻找上帝，还有寻找他的旨意在我们 Mari 的生 kita 活。 teguhkan hati kita. 我们要坚固我们的心， Kita teguhkan hati kita. 我们坚固我们的心， Jangan biarkan apapun di dunia ini menggeser, bahkan menggantikan Tuhan di dalam hidup kita. 千万不要让这个世上的东西来阻拦我们来去做上帝的工作。 Saya sendiri lewat firman Tuhan ini saya juga ditegur saudara, karena saya juga mengarah ke udah apa yang pikirkan itu udah bisnis. Tetapi bersyukur Tuhan itu baik. 在今天早上的神的话也提醒了我自己， Tuhan akan menegur, akan memberikan peringatan kepada orang yang dikasihinya. 上帝会提醒我们爱他的儿女们。 Jadi saudara, saya mengajak kita semua teguhkan hati kita. 所以我要和大家说一下，我们要坚固我们的心， Karena kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin mendekat. 因为耶稣基督再来的时间就很 Jangan 近了。 biarkan kita itu lebih mengejar apa yang fana, melupakan apa yang justru kekal. 千万不要我们去追求这些能损坏的、没有永恒的东西，却忘 Jadi 记永恒的。 berjaga-jagalah 事情。 supaya jangan sampai kita menggeser, bahkan menggantikan Tuhan, ya, So, posisi menyo- Tuhan di dalam hidup kita. 所以我们要谨慎，要提醒我们自己，千万不要挪移上帝要我们去做的事情。 Cara kita menjaga dan waspada, kita harus berdoa dan merenungkan firman Tuhan supaya kita kuat terhadap semua godaan yang datang di dunia ini yang ingin menjauhkan kita dari Tuhan. 所以我们要每天祷告，不住的祷告，然后分享就是去读圣经，直到这些世上的东西，就是不让我们远离我们的上帝。 Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. 希望今天早上的神的话能够祝福我们大家。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah memberkati kami Tuhan. Sudah menegur setiap kami yang selama ini mungkin lengah, mungkin tidak sadar bahwa kami sudah jauh daripada Engkau. Setiap kami mungkin setiap hari kami dalam hidup kami fokus untuk mencari apa yang ada di dunia ini yang fana ya Tuhan. Sehingga kami menggeser, bahkan menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kami dengan barang yang fana. Tuhan, biar pada pagi hari ini semua dari kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan boleh berubah dan bertobat.
Ya Tuhan, dan kembali kepada jalan-Mu yang lurus ya Tuhan. Tuhan, ajar kami senantiasa Tuhan. Walaupun kami mengumpulkan harta di bumi Tuhan, tetapi ajarlah kami untuk selalu hati kami tidak melekat kepada harta, tetapi biar saja kami melekat hanya kepada Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh memakai harta kami yang kami kumpulkan di dunia ini ya Tuhan, untuk membantu orang-orang susah. Berikan kami hati yang demikian ya Tuhan. Biarlah kami boleh pakai harta kami untuk memuliakan nama-Mu, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong setiap kami lemah ya Tuhan. Kami seringkali masih jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau akan menuntun ke jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami juga mulai pada saat ini Tuhan, boleh mulai fokus untuk mencari apa kehendak-Mu Tuhan. Boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau Tuhan. Boleh sungguh-sungguh mengumpulkan harta di sorga Tuhan. Boleh hati kami itu berfokus sepenuhnya kepada Engkau Tuhan, bukan kepada apa yang fana di dunia ini kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa apa yang akan kami dapatkan di dunia ini, yaitu harta dunia ini ya Tuhan, tidak akan kami bawa ketika kami kembali ke sorga Tuhan. Tuhan, kami bersyukur betapa berbahagianya kami menjadi orang percaya. Kami sudah mendapatkan keselamatan, pada akhirnya kami akan berkumpul bersama dengan Engkau ya Tuhan, menikmati kasih-Mu selamanya Tuhan. Dan juga kami sudah disediakan upah bagi setiap kami yang setia kepada Engkau Tuhan. Betapa berbahagianya hidup kami sebagai orang percaya. Tolong setiap kami untuk mengingatnya ya Tuhan, dalam setiap detik dalam hidup kami, sehingga kami boleh menghargai hidup kami, boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap jemaat kami Tuhan boleh bertumbuh semakin intim dengan Engkau Tuhan, memiliki hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan, semakin bertumbuh dari hari ke hari, semakin hari Tuhan menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menjaga setiap kami Tuhan, setiap umat-Mu tempat ini, sehingga tidak ada yang satupun yang akan terhilang ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita akan mengumpulkan harta di surga dengan memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian, angkatlah suaramu. Minta kepada petugas. Silakan petugas ke depan. Pak Jumadi. Ya. Oh ya, pengumuman dulu aja ya. Yang
puji nama Tuhan. Ada beberapa informasi yang kami sampaikan hari ini. Bahwa ibadah kita tetap dilakukan secara seperti ini ya, ada online dan kemudian ada offsite ya. Atau istilah lain mungkin disebut ini seperti hybrid ya. Jadi ibadahnya langsung sekaligus ditayangkan seperti itu. Jadi kami berharap kepada jemaat Tuhan untuk boleh datang kalau mau misalkan beribadah, rindu untuk beribadah ke gereja, silakan datang Bapak Ibu Saudara dengan tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kami berharap untuk itu. Dan kemudian kalau misalkan Bapak Ibu Saudara lebih memilih di rumah, nyaman di rumah untuk beribadah, silakan mengikuti secara Zoom ya. Dan nanti kemudian juga akan dikirim ulang ya. Biasanya kita direkam untuk khotbahnya, nanti dikirim ulang di Facebook, boleh untuk mengikuti kembali yang ibadah hari ini ya. Selanjutnya pengumuman berikutnya ya, ini untuk kegiatan gereja kita sudah mulai aktif kembali, dimulai dari doa Selasa malam ya, sampai ini pada pukul 7 di gereja kita. Lanjut. Ya, Bapak Saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah secara online, kami mengharapkan untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera dan kemudian diinformasikan kepada bendahara gereja kita, yaitu Bapak Akun. Lanjut. Oh ya, kami juga informasikan untuk bahwa bulan 12 nanti direncanakan akan ada pemberkatan nikah lagi di gereja kita oleh saudari kita yang kita kasihi, Kelly, mungkin ada di sana dengan temannya Among ya. Saat ini sedang di luar kota. Kita berharap semua rencana ini dapat berjalan dengan baik dan mereka diberkati di tempat ini, semua boleh berjalan dengan baik. Itu saja pengumuman kita hari ini. Kepada Pak Sian untuk memimpin kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Silakan Pak. Mari dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan dalam hidup kami, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas penyertaan yang sangat sempurna di tengah-tengah pencobaan yang terjadi pada saat ini Bapak. Melindungi kami semuanya Bapak dengan sempurna Tuhan Yesus. Kalau pada pagi ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapak. Engkau telah menyertai ibadah ini dengan sempurna Bapak. Memberikan kami hikmat, memberikan kami talenta dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Kau berkati juga para pelayan-pelayan di tempat ini. Kau pakai mereka Bapa lebih dasar dan lebih heran lagi Bapa. Biarlah mereka bekerja melayani Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah mereka Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati juga persembahan yang diberikan seluruh jemaat Bapa. Biarlah persembahan dipakai untuk menunjukkan kesetiaan berjauh Bapa. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati Pulau Batam ini Bapa. Untuk bungkus dengan darah-Mu yang kudus dan pagari dengan para mereka Tuhan Bapa. Lindungilah semuanya bangsa kami, bangsa Indonesia dari pencobaan ini Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saya ajak kita bangkit berdiri. Angkat pujian kami memuji kebesaran-Mu.
Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah di tunggal, dan terimalah berkat. Cinta kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara kasih Tuhan. Ibadah selesai, silakan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Salam doa, karena pas Bapak yang baik, kalau kamu berkata yang berubah, hari ini ya Bapak,